Okey. Hai, Assalamualaikum. Hai. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, ibu-ibu semua macam mana? Sihat ke hari ni? Okey, dah makan ke tu? Okey, kita tunggulah bagi ibu-ibu, ayah-ayah semua, kawan-kawan semua pakat masuk dulu tengok. Bagi apa masuk dulu. Sebelum tu, jangan lupa kongsikan, sharekan live ni dekat rakan-rakan Facebook, dekat kawan-kawan Instagram, kawan-kawan WhatsApp, dekat grup-grup lah untuk kita berkongsi. Hari ni kita dah tahu tentang bisnes, macam mana ilmu hari ni lah, ilmu bisnes yang akan kita dapat hari ni. Okey? Okey. Hai, masuk. Tu dia pakat ramai lah. Okey, masuk semua. Hai, Assalamualaikum. Okey, untuk kali ni Groomers TV kita kali ni Groomy akan menjemput Groomers Kelang. Groomers daripada Kelang iaitu siapa? Puan Husnul Fadilah. Puan atau dikenali sebagai Puan Dila. Comel kan? Nama pun sedap. Apatah lagi orang dia memang cantik, ayu, sopan, sedap mata mandang. Okey, hai masuk. Tu dia. Okey, ramai. Okey, hai. Hai masuk. Okey. Sebelum tu Anis nak perkenalkanlah sedikit Puan Husnul Fadilah kita ni. Puan Husnul Fadilah kita ni suri rumah dan bisnes sepenuh masa dan mempunyai 3 orang cahaya mata. Okey, sebelum tu kita menjemputlah Puan Husnul Fadilah kita masuk. Okey, hai. Assalamualaikum Puan. Okey Puan. Hai, Assalamualaikum. Puan sihat hari ni? Sihat, Alhamdulillah. Puan dah makan ke? Dah makan dah. Okey, bertenaga lah kan. Semangat nak kongsi dengan orang ramai ni. InsyaAllah. Okey Puan Husnul. Okey, hai ibu-ibu semua. Okey Puan Husnul, sebelum itulah kita dalam sesi Groomers TV kita kali ni kita akan berkongsi tentang bisnes Puan, macam mana Puan uruskan deal bisnes dan sedikit ilmu pengetahuan yang akan Puan kongsikan lah dalam sepanjang apa yang Puan nak kongsikan dalam bisnes lah. Okey, sebelum tu Puan, boleh tak Puan kongsikan sikit latar belakang Puan? Oh, latar belakang. Ya. Okay, Assalamualaikum semua. Okay, terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih lah banyak-banyak pada Groomy sebab sudi jemput saya pada petang ni sebagai tetamu jemputan. Okay. Nama saya Husnul Fadilah. Boleh panggil Kak Dila lah sebab dah berusia 41 tahun dah. Okay, saya ada 3 orang anak. Asal dari Kuala Kangsar, sekarang ni menetap di Kelang. Okey. Wow. Anis kagum lah sebab Puan suri rumah dan Puan boleh menguruskan rumah tangga dan dalam masa sama Puan boleh bisnes. Kalau Ani tak tercapai lagi lah nak menguruskan sebanyak benda dalam satu masa. Okey Puan. Puan, macam mana kan? Macam mana Puan boleh terfikir nak join Groomy sebab yelah sekarang ni semua orang berbisnes dan yang selalu kita nampak ibu-ibu akan berbisnes dalam kosmetik, skincare, tapi kenapa Puan pilih untuk ceburkan diri dalam bisnes makanan bayi yang sihat ni? Okey, saya join Groomy tahun 2019. Ya. Saya sebelum tu saya dah jadi ejen baby food brand lain lah. Okay. Kemudian tiba-tiba je terjumpa dengan kan. Yeah. Saya tertarik sangat dengan Groomy ni sebab dia ada CJ Halal Jakim, ada kilang sendiri milik Bumi Putra Tempatan dan utama dia organik. Okay, saya masa tu tak pernah jumpa lagi lah mana-mana brand yang highlight dia punya organik tu, yang ada homemade sahaja. Jadi memang wow, kenapa saya tak join? Yang ni bagus kan? Ya. Saya kena share lah pada orang lain kebaikan, kelebihan organik tu kan.
Betul-betul. Sebab kita sendiri, kita punya highlight kita Grumi, organik, halal dan mesti. Sebab memang 100% makanan halal dan sihat lah, sangat berkhasiat untuk anak-anak dekat luar sana. Okey Puan. Sebelum tu kan, macam mana Puan Puan terfikir daripada 2019 kan? Puan join Grumi. Okey, dan macam mana sepanjang Puan berbisnes ada tak up and down dan Ani rasa mesti akan ada kan up and down dalam bisnes kan? Dan apa pengalaman Puan yang Puan tak boleh nak lupa lah? Okey, saya kalau boleh saya nak cerita sikit lah macam mana asal-usul saya terlibat dengan baby food ni kan. Ya. Anak sulung saya lahir tahun 2006. Okey, masa tu saya first time mom lah kan. Jadi tak tahu nak bagi anak makan apa. Saya masak bubur. Saya bubuhlah garam sedikit dalam tu kan sebab mak saya kata bubuhlah garam sikit. Okey, saya pun masak bubur. Nak masak bubur tu lama tau. 30 minit baru dia betul-betul kembang macam tu kan. Okey. Jadi anak sulung tu saya bagi bubur dah ada garam. Kemudian saya bagi pula crackers yang ada garam, gula semua. Bila nak travel saya bagi tu je lah crackers. Saya tak masak bubur, saya bagi crackers je dekat anak saya. Yeah. Okay, yang kedua pula saya dah pandai sikit lah. Okay, masa tu dah ada Facebook. Ada ibu yang rajin dia share macam mana nak buat puri buah, puri sayur kan. Jadi saya pun belajar betul-betul macam mana nak buat, nak bagi anak makan tanpa garam, gula. Okay, saya beli bahan mentah semua, saya proses semua. So rumah adalah masa kan. Tapi kalau ibu bekerja, bayangkan macam mana diorang nak buat semua tu. Okay, saya pun buat. Okay, buat semua. Tapi masalah timbul bila kita orang pergi travel, masa tu pergi Langkawi. Okay, pergi Langkawi naik flight, saya bawa semua stok-stok puri tu. Jadi nak kena pastikan dia beku kan benda tu. Itu satu hal. Jadi saya kena cari hotel yang ada freezer. Kemudian bila nak bagi anak makan pula, kita travel mestilah jalan-jalan kan. Bawa lah bubur puri tu. Bila saya bawa, kita tak boleh nak cairkan bubur tu sebab beku kan. Macam mana kita cairkan dia. Jadi saya pun guna cahaya matahari. Letak bubur dekat dashboard, bagi dia cair. Tapi lambat. Anak dah nangis-nangis dah lapar. Okay. Anak ketiga dah macam-macam kita dah prepare dah kan. Tapi yang untungnya anak ketiga dah mula ada brand baby food. Tahun 2012 macam tu. Okay, dah ada dah beberapa brand. Okay, saya join lah satu brand ni. Saya mula dengan dropship, jadi agent dan seterusnya jadi stokis. Okay, tapi saya bertahan dalam brand tu hanyalah setahun saja. Okay, down dia. Memang takkan dilupakan lah tu. Okay, lepas tu saya jumpalah Grumi. Wow, rupanya Grumi lagi menarik kan sebab dia halal, halal dan ada kilang sendiri. Sebelum ni baby food yang saya join tu, halal tu tak ada lah. Dia tak ada yang macam memang dia punya kan. Dia just macam pinjam macam tu, dia kata halal. Kita pun sebagai agent kita jual je lah kan. Ni bagus. Kemudian bila dah join Grumi, saya tak join dah, tak pandang dah brand lain. Fokus dekat Grumi je lah. Yang lain semua homemade kan. Homemade pun sebab bila kita start menjual, ada ibu bapa yang concern, yang ni halal ke? Boleh saya tengok halal kan? Ditanya macam tu kan. Jadi sebelum ni saya susah nak close dia punya sale tu. Bila dengan Grumi senang je. Kita cakap ni Grumi ada segi halal, kita ni senanglah nak close sale macam tu. Okay. Wow, menarik lah. Betul, pengalaman tu memang realiti ibu-ibu. Masalah ibu-ibu kat luar sana nak cari makanan produk bayi yang organik, halal, yang
mudah nak dibawa ke mana-mana kan. Tambah-tambah sekarang kita nak travel, dah lama kita terkurung lah dekat rumah sebab PKP hari tu. Jadi memang nak cari yang betul-betul mudah dibawa ke mana-mana dan ready to eat, instant ready to eat tu susah lah. Ready to eat dan sedap. Betul, sedap dan berkhasiat. Okey Pan. Anis nampak macam kat belakang Pan tu macam menarik, tersusun je kat belakang tu. Apa yang boleh Puan ceritakan sikit tak best seller produk Groomy yang selalunya customer Puan bagi feedback yang macam saya suka lah yang ni, yang mana yang the best seller? Okey, kalau best seller tu bukan customer je suka, saya seisi keluarga pun suka. Kita orang memang suka sangat dengan kicap ni sebab boleh masuk dalam macam-macam makanan, dalam nasi goreng, dalam bihun goreng, semualah bubuk kicap kan. Okey, kemudian lagi satu yang mami suka salmon. Okey, salmon ni brand lain memang tak ada. Satu-satunya yang makan Groomy saja. Salmon. Okey, salmon serunding kan? Okay. Ya, serunding ikan salmon. Okey, lagi satu adalah seasoning 3-in-1. Okay, yang ni pun memang mak suka sangat sebab senang, dia kecil jadi boleh selit je masuk kat dalam beg dan ada macam-macam version kan. Yang ini ada 4 jenis, ada Ria, Rio, Rumi, Rafa. Dekat tangan saya ni set Rafa, ada cendawan, oregano dan keju. Mak paling suka ni, set Rafa ni sebab dia masak western kan, suka masak mi ke pasta ke, kita masuklah cendawan, oregano, cheese. Betul, menarik Groomy. Ada macam-macam flavor savory, sebut perasa yang kita sendiri macam wow, banyaknya ada, senang nak dibawa ke mana-mana kan. Betul. Hai, sebelum tu kita nak hai Puan Auni Akilah, hai Puan Jas, ya Allah. Hai Puan Ain, hai. Betul Puan Dila kita nampak muda sangat, comel pula tu. Okey Puan. Macam kita tengok lah Groomy keluarkan produk yang kena dengan masalah-masalah ibu kat luar sana, yang macam contoh sekarang kan kita lebih terdedah dengan makanan moden, pasta, dan memang tu banyak khasiat untuk anak-anak dan juga seisi keluarga. Jadinya Groomy buat keluarkan produk yang kena dengan pilihan kita sendiri, selera kita satu keluarga ni. Macam nak buat pasta mudah, tak perlu dah nak beli dan oregano, nak kena buat serbut, nak kena beli kat kedai, hanya guna Groomy. Makanan bayi dah ada, makanan ibu bapa dan satu keluarga pun dah ada. Hanya serbuk oregano je dah dapat aroma dan rasa dia tu kan. Betul. Ainis pun suka kicap tu sebab Ainis sendiri orang muda. Ainis suka makan sushi. Jadi Ainis suka macam masukkan kicap Groomy, dipkan dengan sushi tu. Sebab Ainis rasa macam sangat menarik, dia menarik dan kena lah untuk orang muda ni kan. Okey Puan, kalau ada customer tanya, apa masalah yang dihadapi mak-mak dalam mencari makanan baby? Ada tak customer yang macam tertanya macam tu lah? Masalah mak-mak yang dihadapi dalam mencari makanan baby. Biasanya mak-mak ni kalau yang bukan kita nak kata first time mom saja. Ibu yang dah 4-5 orang anak pun ada yang tak tahu. Ada yang diorang bubuh garam, gula dalam makanan sebab golongan tu akan kata apa ni bagi anak makan tawar je tu. Kan? Itulah garam, gula. Okey, jadi yang ni lah macam misi kita sebagai seller baby food ni, nak bagi tahu jangan bubuh garam gula. Kenapa kita tak boleh bubuh garam gula kan? Sebab dia akan beri bebanan pada buah pinggang kan. Dekat lidah kita memang kita rasa tawar kan, tapi baby dia dah cukup dah semua tu secara semula jadi dari dalam makanan tu. Jadi kita tak perlu tambah. Bila kita tambah risiko baby akan mudah dapat penyakit,
seperti kencing manis tu kalau gula kan. Kalau kita bergula risiko kencing manis sebab dia kecil lah. Bagi manis-manis, kita makan manis je. Betul. Kalau Akan garam, mudah cerewet kan. betul. Kalau garam, suka MSG pula. Itulah. Kesian lah dekat anak-anak kan. Jadi kita kena, bagi tahu, kena bagi anak makan makanan yang bebas tanpa tambahan garam, gula. Betul Puan. Sebab selalu pun macam yang kita nampak tambah mak-mak baru akan tertanya-tanya apa nak bagi dekat anak makanan pertama bayi. Betul. Dan ada pula macam terikut-ikut betul orang dulu tambah sikit lah garam. Padahal yang tu pun sebabnya menjadi macam tak sesuai lah untuk bayi, untuk tumbuh besarkan mereka kan. Sebab mereka masih memerlukan benda-benda yang semula jadi, perasa yang semula jadi. Contohnya macam serbuk bilis pada Groomy dah boleh dah menggantikan garam. Nak melemakkan makanan boleh gunakan serbuk keju kan. Betul, keju sedap. Okay Puan. Oh hai, sweet Puan Dila ada Groomy di belakang tu. Betul? Pandai Puan susun. Satu lagi, Anis tertarik dengan video-video Puan dan cara Puan mempromosikan bisnes Puan. Dengan Puan memang Puan suka edit video. Nampak kreatif lah. Saya suka sebab saya fikir orang macam mana nak bagi orang mudah faham benda ni kan. Kita kena, kalau sekadar copywriting, siapa yang minat nak baca? Kan, baca tulis panjang-panjang. Bila kita buat video sesuatu yang menarik, macam kita tangkap dekat mata dia kan. Kemudian kita letak muzik yang sesuai. Wow. Macam tu orang. Orang lagi minat. Nak cuba, apa benda ni kan. Betul-betul, sebab melalui visual yang macam itulah yang kita lagi nak baca macam wah menariknya makanan ni ada banyak ada pelbagai dan macam dapat menarik minat orang yang tengok ni macam sesuai dengan bayi. Kebetulan pula bayi ibu-ibu tu dalam tempoh 6 bulan yang baru nak makan. Baru nak dikenalkan dengan makanan pertama lah, kita kata makanan pejal ni. So sangat menarik lah minat. Anis tak berumah tangga lagi, tapi Anis sendiri berminat dan tertarik tengok. Kan? Okey Puan, nak tanyalah waktu tempoh PKP hari tu kan kita ada dengar lah macam ada yang dibuang kerja, ada yang macam bisnes pun tak okey. Tapi Puan, sepanjang tempoh PKP tu, bisnes untuk baby food yang Puan jalankan ni macam boleh lagi meningkat ataupun ada juga dia punya up and down tu? Masa mula-mula PKP tu orang ramai nak COD lah macam tu. Macam terhad tak boleh nak COD. Kita memang dapat banyak order lah masa PKP tu. Tiba-tiba beberapa buah fasa kita post dalam satu hari banyak kan. Okey Puan, kayaknya ada jugalah dia punya terhad tu berbanding kita punya hari-hari kita yang sebelum jadinya COVID ni kan. Tapi itulah tak apa. Tapi Groomy ni dia macam membantu jugalah kan. Sebab dalam tempoh PKP tu ada yang takut nak keluar, nak beli barang dapur, barang basah susah nak cari. Tapi Groomy ni membantu dengan ada contoh macam baru-baru ni serbuk bawang putih, bawang besar dan serbuk cendawan. Yang itu macam perasa yang membantulah mak-mak dekat luar sana untuk macam kalau kalut-kalut pun dalam macam PKP hari tu pun macam takut nak keluar, bawang habis. Dah ada serbuk bawang putih, dah ada serbuk bawang besar. Tapi dalam tu dalam saiz yang kecil kan. Tapi membantulah ibu-ibu dekat luar sana. Kan Puan kan? Betul. Okey Puan, macam Puan sendiri, macam mana Puan menguruskan, sebab Anis tadi lagi Anis cakap Anis kagum dengan Puan uruskan bisnes, rumah tangga, rumah lagi, dengan customer lagi. Puan dia tu macam mana Puan nak close sale semua tu.
Macam mana puan bahagikan masa tu untuk completekan tas-tas harian puan tu lah? Kalau saya sebenarnya tak ada jadual. Saya buat je. Saya buat je apa yang saya rasa saya nak buat, saya akan buat. Tapi saya akan buat list dululah. Okay, kita list. Okay, minggu ni kita nak promote tentang apa. Kita nak highlight kan tentang apa kan. Kemudian kita buat draft dulu macam mana. Kalau nak buat video, draft video dulu. Okay, kita nak publish dekat mana? Dekat Instagram ke? Okay, kalau Instagram tu saya suka buat reel lah. Buat reel, view akan lagi tinggi kan. Betul. Facebook tu simple-simple je. Dan kat Shopee lah. Kat Shopee kita okay, Shopee. Cantik-cantikkan kedai kita. Shopee, okay, menarik kan puan kan? Macam mana puan boleh terfikir nak buka Shopee, nak buka macam, sebab dekat Shopee pun kita kena jaga engagement pun semua tu kan? Macam mana puan boleh terfikir nak open juga dekat Shopee tu? Okay, kalau dekat Shopee ni, kita memang tahu dekat situ orang akan membeli. Ya. Betul? Tapi kita kena rajin buat live Shopee. Memang orang akan view tinggi. Okay, daripada situ kita akan buat engagement dengan customer. Okay, kita bagi tahu kita jual apa, nak guna macam mana. Kita kena buat demo. Kemudian rajin join lah yang Shopee punya program tu kan. Ya. Yang best dekat Shopee tu kita ada free shipping lah kan. Wah, menarik puan. Sebab betul Shopee lagi mudah dapatkan engagement sebab orang suka buka kan. Betul, tapi saingan pun sebenarnya banyak juga. Jadi kat mana-mana media sosial pun kita macam kena fight juga. Kita kena macam, okay, kita fokus. Kalau nak Instagram, fokus Instagram aja dulu. Okay, kemudian kita akan masuk ke Shopee je. Kalau macam kita kejap Shopee, kejap TikTok, kejap WhatsApp, Facebook, lompat-lompat macam mana kan. Tak boleh lah. Kita kena fokus dulu, baru masuk yang lain. Lompat-lompat kan tak jadi. Dia kena balance lah kan puan kan. Oh wow. Menarik. Betul. Sebab macam zaman sekarang pun lebih kepada Instagram dan Shopee untuk mudahkan pembelian. Sebab zaman sekarang kan mak-mak kan online. Lebih suka kepada online. Dekat ujung jari je nak order-order pun. Faham? Semua nak cepat je. Semua nak cepat. Kan? Ya, semua nak cepat. Kalau baru order, satu sampai. Betul. Puan ada sampai tak terlayan tak? Maksudnya ramai sangat permintaan dekat Shopee tu. Tak ada jugalah sebab dia biasalah bila kita buat bisnes ni dia ada ups and down dia kan. Kadang okay, sale dekat sini ada, sale dekat sini tak ada. Okay, kalau tak ada sale tu kita janganlah give up. Bila kita tak ada sale tu kita cubalah buat benda lain. Kita kita kajilah, kenapa tak ada sale apa salah, silap dekat mana, kenapa orang lain sale dia banyak kan. Lepas tu kena rajin share info dekat ibu-ibu, dekat grup-grup, dekat mana-mana media sosial lah. Kalau macam kalau kita ada Telegram, kita boleh create kita punya channel sendiri kan. Kita masuklah info dekat situ. Kalau diorang nak tanya pun kita boleh terus jawab dekat situ. Jadi dia lebih rapat kan, Telegram dengan WhatsApp. Betul tu puan. Sebab dalam bisnes ni kita kena banyak mengkaji lah, banyak mencari ilmu sendiri. Sebab kalau kita rasa macam tak okey dekat situ, mesti ada something wrong kan. Lepas tu macam sebab kita nak mendalami jiwa ibu-ibu yang baru ni, sebab setengah ibu-ibu ada yang tak tahu ibu-ibu baru ni berapakah jumlah, contohlah kan, jumlah kalsium yang diperlukan oleh bayi-bayi. Jadi boleh juga buat perkongsian jadual kalsium yang bayi perlukan dalam sehari-hari. Sebab tu pun pada Anis rasa benda tu pun menarik juga untuk ibu-ibu dapat tahu kan, benda yang
tak pernah terfikir pun nak tak pernah terfikir pun oh ada rupanya macam tu. Contoh kan. Macam saya ada buat e-book juga. Okey. E-book kita ada untuk 6 bulan, bawah 12 bulan lah. Antara 6 hingga 12 bulan, jilid 1 dan jilid 2 untuk 1 year above. Dalam jilid 1 kita ada masukkan info-info semua apa yang baby sesuai makan, 4 days rules kan. 4 days rules. Kenapa garam gula tak boleh, menu apa yang sesuai, waktu makan bila nak bagi, tekstur makanan macam mana. Jadi mana-mana customer memang saya akan bagi e-book tu untuk diorang senang diorang nak refer kan, sebab kalau kita sentiasa nak jawab soalan tu kadang-kadang macam tak sempat kan, jadi kita masukkan dalam e-book tu diorang boleh baca. Kalau tak faham kita boleh jawab lah mana-mana yang tak faham tu kan. Kalau yang 1 year above tu memang resepi yang sesuai untuk isi keluarga. Sebab kalau 1 year pun orang tak tahu nak bagi anak makan juga. Dah 1 year dah besar. Kan? Tiba-tiba 1 year, alamak tak tahulah nak bagi anak makan apa. Rasa dah bagi dah semua tapi tiba-tiba tak nak makan. Kan? Kenapa tak nak makan? Macam mana tu? Kenapa tak nak makan? Rupanya kena tukar tekstur. Dia nak makan apa yang kita nak makan kan? Betul. Menariklah Puan. Okey Puan. Dalam resepi-resepi ada tak soalan pelik-pelik yang Puan terima? Dalam selalunya ibu-ibu tanya lah. Tentang macam contohlah macam kenapa anak saya tolak makanan ni? Padahal memang tu sesuai untuk contoh bayi 6 bulan kan. Kenapa tolak bubur nasi? Itu macam mana Puan dealkan macam tu? Ada soalan pelik-pelik yang Puan macam tak terfikir pun? Kalau tak ada pula yang dapat soalan pelik. Ya okey lah, tak ada soalan macam mana ni nak buat ni, anak saya tak boleh nak makan nasi ni. Tapi kalau soalan yang biasa diorang tanyalah, okey kita nak start makan 6 bulan nak bagi apa? Nak bagi bubur ke, nak bagi puri buah ke, nak bagi puri sayur? Tak boleh bagi buah sebab manis kan, tapi buah ada yang tak manis sebenarnya. Okay, tak boleh bagi puri buah nanti anak jadi picky eater. Tak boleh bagi yang manis-manis lah. Kalau diorang suggest bagi sayur kan. Bagi yang macam yang tasteless benda tu kan. Bila tasteless dia dah tak pandai dah nak pilih-pilih. Kalau kita dah biasa manis, nanti dia nak manis saja. Okey, tapi kalau macam anak saya dulu saya bagi puri buah. Puri buah. Bila orang tanya mana satu nak bagi ni kan antara bubur, puri buah, puri sayur. Saya kata boleh je bagi mana-mana. Nak bagi bubur, masaklah bubur kan. Tak ada masalah, bagilah bubur. Tapi janganlah bubur garam pula kan. Tak sesuai. Lepas tu ada juga yang tanya, saya nak masak bubur, nak bubur ayam, nak bubur sayur, carrot, sawi, semua jenis umbat. Bila 6 bulan baru first time nak makan kan, semua jenis bubur. Tapi saya tak saja kalau bila nak semua tu kan. Perut baby pun terkejut, apa ni? Sebab baby kan minum susu saja, tiba-tiba bagi semua. Terkejut. Jadi muntah, sakit perut. Kan dia terkejut kan. Jadi kalau kita bagi untuk 6 bulan tu bagi sikit je. Jangan bagi banyak. Ada orang assume pula, saya dah masak 1 mangkuk bubur. Anak saya tak makan habis pun. Memanglah tak habis je, baru je nak rasa-rasa kan. Saya dah prepare itu ini semua, anak tak nak makan macam mana ni? Memang itulah soalan common yang orang tanya kan. Bila nak makan macam mana? Okay, saya makan saja bubur susu lah, bubur susu sikit. Okay, sebab dia dah biasa dengan susu kan. Tu dalam makanan tu, bila dia dah okey, kita kurang-kurangkan sikit susu tu, okey, tinggal makanan je. Okey. Dia dah okey baru kita tambah. Jangan bagi semua sekali. Sama je lah tambah.
pening perut baby tu. Betul. Terkejut. Betul, macam kalau macam sebab bayi ni kan dia tak boleh dah macam dah masuk 6 bulan tu, makanan pertama pun memang sesuai untuk bagi puri, bubur pun bubur kosong dulu sebab kita nak tengok tindak balas bayi tu kan. So kalau nak tambah perasa pun macam kita boleh pakai serbuk bilis bumi untuk adakan dapat protein dan khasiat vitamin kat situ, dan kena macam minimize lah makanan tu. Jangan terus nak sihat ni masukkan semua terus, pening baby tu. Lepas tu lah kata jadi muntah lah. Hai, wow ramai yang tengok ni. Hai Puan Hidayah Syari, hai. Tak apa, baru masuk tak pun. Okey, untuk yang baru masuk, Groomers TV kita kali ni kita menjemput Puan Fadila, Husnul Fadila daripada Kelang, Groomers Kelang, untuk berkongsi kan serba sedikit tentang perjalanan bisnes beliau dalam makanan bayi dan juga pengalaman sebagai seorang ibu menguruskan anak-anak dalam pemakanan. Okey Puan. Kalau macam untuk nak join bisnes dengan Puan, dekat mana yang boleh anak-anak muda ataupun ibu-ibu baru yang nak join ni macam menarik nak join dengan Puan, macam mana dia nak menghubungi Puan? Okey, kalau nak join Baby Food boleh follow saya punya Instagram Dilas Dila. Dekat situ saya ada letak link tree. Okay, dekat link tree tu ada macam-macam lah. Kalau nak join group WhatsApp boleh, nak purchase dekat Shopee boleh. Kalau nak join klik link WhatsApp lah. Lebih senang lah. Betul? Wow, ada WhatsApp, Instagram, Shopee, Facebook. Memang semua platform Puan Dila ada untuk, memang mudah lah untuk kita menghubungi Puan Dila. Jadi yang view kita ni, wah ramai juga yang tengok ni. View kita ibu-ibu yang tengok dan berminat untuk join bisnes bersama dengan Puan Dila, boleh WhatsApp terus ke Puan Dila, direct WhatsApp ke Puan Dila. Okay. Link dekat Instagram lah. Memang ada link dekat sana kan. Mana-mana post memang ada link. Mudah. Mami nak refer lah. Ya. Okey Puan Dila, ada sebuah sedikit ucapan semangat ke untuk kepada yang kita punya viewers yang baru nak join ataupun yang anak-anak ibu-ibu yang tengah baru nak berjinak-jinak dengan bisnes ni, nak join bisnes, dan bagi semangat sikit lah untuk yang mungkin tengah menghadapi rasa macam ada cabaran dalam berbisnes tu. Boleh Puan? Okey, kalau saya nak bagi tips lah kalau nak join bisnes kan. First kita kena pilih sesuatu yang kita minat. Kalau kita jual sesuatu yang kita tak minat, memang tak boleh jalan. Okay. First kena ada minat. Yang kedua produk mudah dijual. Dan ada support system yang bagus daripada HQ. Okay, macam Groomies ada sediakan training kan. Setiap minggu ada training, kemudian HQ ada juga bagi rewards. Jadi 3 perkara ni kita kena tentukanlah minat ke tak minat. Okay, kalau tak minat janganlah cuba-cuba kan. Kalau cuba selalunya memang tak berjaya. Kita kena ada, orang kata apa tu, passion dengan sesuatu benda tu. Ramai juga orang tanya dekat saya, kenapa join Baby Food kan? Saya tak ada baby dah. Kenapa masih jual baby food kan? Sebab itulah saya tengok terlalu ramai orang yang buat kesilapan macam saya buat dululah. Dia pergi beli commercial food yang ada garam gulit. Okey, senang je. Okey, kita beli commercial food lagi murah. Satu hal yang tu murah kan. Murah, senang dapat. Tapi silap besar sebenarnya. Ada garam gulit. Cara bisnes yang boleh bantu orang ramai. Betul. Kita nak mulakan satu benda tu, kita kena minat dulu. Kenapa kita punya big why kita, kenapa kita nak buat bisnes tu kan?
Okey Puan. Kita pun dah nak sampai ke penghujung dah sesi kita ni. Cepat dah habis. Kan cepat betul. Tapi sebelum tu untuk pengetahuan semua, Grumi baru saja melancarkan produk baru iaitu serbuk bawang putih, bawang besar dan cendawan. Memang sangat, ni pun disebabkan permintaan ibu-ibu kat luar sana sebab perlukan yang dalam pack besar. Sebelum ni dalam pack yang kecil kan, pack ekonomi yang kecil. Jadi disebabkan permintaan ramai, Grumi keluarkan betul, yang kecil Grumi keluarkan yang dalam pack besar untuk mudah lagi ibu-ibu nak bawa ke mana-mana sebab dia instant and ready to eat. Masuk-masuk dah siap makanan kita tu. Serbuk bawang putih, serbuk cendawan dan serbuk bawang besar. Yang semestinya organik, halal dan berkhasiat. Okey. Okey Puan. Kita pun dah nak sampai ke penghujung dah ni. Untuk yang baru masuk, hai semua. Dah macam customer consultant. Sebab betul, menarik cara Puan Dila menyampaikan ilmu-ilmu tentang pemakanan bayi dan cara untuk kita minatlah dengan bisnes tu. Okey, untuk yang nak join bisnes makanan bayi Grumi bersama Puan Dila, boleh terus direct ke WhatsApp Puan Dila. Dekat Instagram, kat semua platform Puan Dila sediakan untuk terus direct WhatsApp untuk join. Okey, Puan, terima kasih Puan sudi join Gromers TV kita sesi kali ni. Okey, terima kasih juga Dr. SU jemput saya join sesi kali ni. Okey. Terima kasih Puan, banyak sangat ilmu yang Puan kongsikan dengan kami. Okey, untuk semua, untuk Puan ada kata-kata terakhir ke nak bagi sebelum kita nak hi bye-bye ni? Okey, untuk ibu-ibu kalau boleh lah kan, pilihlah yang terbaik untuk anak-anak. Pilih yang terbaik. First, organic is the best. Betul? Betul Puan. Okey Puan, terima kasih Puan Dila sebab join kita hari ni. Okey, sedihnya dah nak bye-bye dah ni. Tapi betul pilih yang terbaik. Okey, betul Puan, pilih yang terbaik untuk anak-anak. Okey, hebat Puan Dila. Okey, terima kasih semua sudikan masa sudi meluangkan masa join kita punya sesi Gromers TV kita. Terus setia bersama Gromers TV. Nikmati detik berharga Grumi. Bye. Terima kasih semua. Terima kasih Puan.